Perintah Kawalan Pergerakan PKP dah lama dimansuhkan. Nak rentas negeri, nak melancong keluar negara, nak laksanakan umrah pun dah boleh dah sekarang ni. Dah ramai pun yang kongsikan video mereka bercuti ke sana sini. Soalannya, adakah boleh bagi seorang wanita untuk bermusafir tanpa mahram atau tanpa lelaki daripada ahli keluarganya? فذكر إن نفعت الذكرى. Menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita hari ini, apabila seorang wanita itu solo travelling atau pergi bercuti bersama kawan-kawan tanpa kehadiran lelaki dari mahram atau ahli keluarganya. Adakah agama membenarkan hal ini? Nabi SAW pernah menyebutkan, La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita itu bermusafir melainkan bersama-sama dengan mahramnya. Melalui hadis ini telah jelas larangan Rasulullah SAW ke atas wanita muslimah untuk keluar bermusafir melainkan bersama mahramnya. Antara hikmah larangan ini adalah kerana bagi menjaga dan menjamin hak kepentingan golongan wanita daripada diganggu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, selain menutup lubang-lubang fitnah yang mungkin dilontarkan terhadap seorang muslimah. Namun, hal ini dikecualikan daripada wanita muslimah yang berhijrah dan juga tawanan. Para ulama telah bersepakat bahawa sekiranya seseorang wanita muslimah yang berada di negara kafir, maka dibolehkan ke atasnya untuk berpindah ke negara Islam tanpa perlunya kepada mahram. Begitu juga sekiranya seseorang wanita muslimah itu ditawan oleh orang kafir dan dia mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melarikan diri daripada mereka, maka dibolehkan juga untuk keluar tanpa perlu kepada mahram. Dalam hal ini, perlu untuk melihat kepada perbahasan ulama berkenaan wanita musafir bersendirian untuk haji. Yang pertama, pandangan yang menyatakan hukumnya adalah haram. Ulama mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali tidak membenarkan ke atas wanita muslimah pergi menunaikan haji yang wajib bagi dirinya, melainkan dia itu bermusafir dengan mahramnya. Yang kedua, pandangan yang menyatakan hukumnya adalah harus, yakni dibolehkan. Ulama mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i pula mengatakan harus, yakni dibolehkan bagi wanita muslimah yang tidak memiliki mahram untuk melakukan haji apabila dia telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, tapi hendaklah ditemani oleh sekumpulan wanita yang dipercayai. Namun, dalam hal musafir seorang wanita untuk umrah sunat, yakni sesuatu yang tidak wajib, menziarahi ahli keluarga, menuntut ilmu, melancong, kerja dan seumpamanya, ulama berbeza pandangan dalam hal ini. Sekiranya jarak perjalanan tersebut dekat dan selamat, maka ia diharuskan sebagaimana pandangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Namun, sekiranya ia melibatkan perjalanan yang jauh, maka terdapat dua pandangan di kalangan ulama, iaitu yang pertama, dibolehkan wanita musafir tanpa mahram sekiranya perjalanan tersebut adalah selamat. Ini merupakan sebahagian pandangan daripada mazhab Maliki dan Syafi'i. Pandangan ini juga dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi, Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Mawardi rahimahumullahu ta'ala. Yang kedua, diharamkan wanita bermusafir tanpa mahramnya. Ini adalah pandangan jumhur, yakni majoriti ulama. Darul Ifta' Al-Misriyah juga ada menyatakan pandangan mereka mengenai isu ini. Mereka menyebutkan, yajuzu lil mar'ah an tusafira biduni mahramin bisyartin itma'naniha 'ala al-amani fi diniha wa nafsiha fi safariha wa iqamatiha wa 'audatiha wa 'adami tu'aradaha limudaiqati fi syakhsiha aw diniha. Dibenarkan ke atas seseorang wanita untuk bermusafir tanpa mahram, namun dengan syarat mestilah selamat pada agamanya, selamat pada dirinya dalam tempoh musafirnya, sepanjang dia berada di destinasi dan juga ketika kepulangannya, dan tiada yang menghalanginya atau bertembung dengannya sebarang gangguan terhadap dirinya dan agamanya. Hal ini merujuk kepada salah satu athar. Qala Adi, fara'aitu az-za'inah tartahilu min al-hirah hatta tatufa bil Ka'bah la tukhafu illa Allah. Adi berkata, aku melihat seorang wanita mengendarai kenderaan berjalan dari al-hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut sesuatu pun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini, ulama mengambilnya sebagai salah satu dalil yang mengharuskan musafir seorang wanita sekiranya dia aman. Darul Ifta' Al-Misriyah menyebutkan lagi, dan berdasarkan keterangan ini dapatlah difahami bahawa keamanan merupakan illah, yakni masalah utama di sisi fuqaha dalam mengharuskan dan juga menghalang musafir. Disebabkan itu, kami datangkan ke atasnya satu fatwa bahawa musafir wanita secara bersendirian menggunakan apa-apa cara musafir yang aman, laluan yang menjadi tumpuan orang ramai, kawasan yang tidak sunyi, sama ada di pelabuhan, lapangan terbang dan jalan perhubungan awam yang lain, maka ia dibenarkan secara syarak dan tiada kesukaran ke atasnya untuk bermusafir, sama ada musafir yang wajib, sunat ataupun harus. Dan sesungguhnya hadis-hadis yang melarang wanita dari musafir tanpa mahram ada
adalah kerana melihat kepada keadaan yang tidak selamat, dan sekiranya wujud keamanan, ia tidak termasuk pengharaman ke atas musafir secara asalnya. Kesimpulannya, hukum solo travelling bagi wanita adalah harus, yakni dibolehkan, namun mestilah merujuk kepada beberapa ketetapan dan juga syarat. Yang pertama, mestilah keadaan aman terhadap dirinya, agamanya, maruahnya, selamat dari fitnah dan maksiat sepanjang musafir, sama ada dalam perjalanan, ketika di destinasi dan juga ketika pulang. Yang kedua, perlu mendapatkan keizinan daripada mahram dan juga wali yang terdekat. Yang ketiga, bukanlah musafir ke tempat-tempat yang boleh membawa kepada fitnah atau memberikan mudarat terhadap dirinya. Jauh sekali untuk musafir dengan ahli maksiat atau pasangan yang haram, walaupun bilik asing. Adalah sebaiknya seorang wanita yang bermusafir itu ditemani oleh sekumpulan wanita yang diyakini agamanya atau sekurang-kurangnya ahli keluarganya sendiri. Semoga para wanita sentiasa menjaga maruah dan adab-adab Islam agar mereka terpelihara daripada sebarang panahan fitnah dan tuhmahan, serta menjamin kehidupan yang patuh kepada syariat dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita fikirkan, kalaulah ditakdirkan ketika kita bermusafir dengan jalan yang haram, menuju ke destinasi yang haram, berada di tempat dan keadaan yang haram, tiba-tiba sampai ajal kita. Alangkah hinanya apabila kita mati dalam keadaan kita sedang berada di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dalam memahami agama, menetapkan keimanan kita, serta memberkati setiap amal perbuatan kita. Wallahu a'lam. Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba